Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Buku terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam, Pembina Peradaban merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Dengan harga RM85, anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-5769-5400 atau di www.ikimniaga.my. Boleh juga ke aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, parking yang luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, Maria, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Perkataan wakaf begitu sinonim di dalam agama kita yang mulia. Ia merupakan instrumen filantropi yang tertua yang terus mekar di dunia ini. Wakaf merupakan tunjang utama kepada pembinaan tamadun yang terkenal sebagai pemangkin kepada segenap kehidupan manusia. Wakaf tidak terhad kepada aktiviti keagamaan semata-mata seperti masjid, madrasah dan tanah perkuburan. Ia dibuktikan berjaya dari sudut pendidikan, kesihatan dan ekonomi seperti Asrama Universiti Sultan Azlan Shah, USAS, Pusat Hemodialisis Wakaf, Wakaf Perak Arizwan dan Bazar Rakyat yang terbukti bermanfaat kepada semua golongan masyarakat. PKEINPK Senar Berhad bersama-sama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sentiasa komited dalam memperkasa instrumen yang berkat ini bagi menjana permekasaan ekonomi umat Islam. Di negeri Perak, terdapat banyak tanah-tanah wakaf yang memerlukan dana yang besar untuk dibangunkan. Bagi memenuhi hasrat para pewakaf, PSP telah melancarkan kempen Wakaf 365 supaya masyarakat boleh bersama-sama menyumbang untuk membangunkan harta wakaf ini dengan menyalurkan dana tunai ke Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIPK sebagai pemegang amanah tunggal wakaf negeri Perak. Mari kita mengalirkan amalan kebajikan secara berterusan dan berkekalan untuk kita di dunia ini dan di negeri yang abadi. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau informasi, sahabat pendengar boleh menghubungi kami di talian 05-241-2641 atau 019-552-7002 atau layari laman sesawang www.wakaf365.com.my. Wakaf 365, pencetus ekonomi ummah. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadith. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. Jom jadi pemanggil berdua. Hubungi kami sekarang 03-6205-1500. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب
قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwa-Mu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Informa Islami. Inspirasi Informa Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom hari Jumaat ini perbanyakkan kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah. Jam pertama telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian tarbiyah bersama dengan Ustazah Hamidah Abdul Razak, bercerita tentang kematian, betapa pentingnya saat-saat kehidupan kita masih ada ni, peluang masih ada, perlakukanlah dengan baik. Semoga nantinya di hujung nanti Allah kurniakan rahmatnya untuk kurniakan kita kebaikan di penghujung kehidupan kita, insya-Allah. Baik, rakan-rakan mendengar, bagi yang terlepas dengar tadi, kita ada siaran ulangan untuk tarbiyah pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM untuk anda dengarkan kembali perkongsian menerusi rancangan tarbiyah sebentar tadi. Dan untuk anda rakan-rakan, kita bakal teruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan tadabbur sebentar saja lagi bersama anda. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk perkongsian sambungan tadabbur untuk surah Al-Kahfi. Ikuti juga perkongsiannya di FB dan juga di YouTube channel IKIM, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Informa Islami. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pimpinan, cahaya petunjuk juga rahmat. Ingatkanlah kami apa yang terlupa. Apa yang tidak diketahui,
Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jami' Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur. Perkongsian kita bersama dengan tak lain tak bukan tetamu tetap kita. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman di hujung talian saya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Yati. Terima kasih Puan. Jumpa lagi hari Jumaat kita. Maksudnya betul Alhamdulillah. lagi untuk bertemu untuk rancangan Tadabbur. Untuk kita mentadabbur lagi, menyambung pengajian Tadabbur untuk surah Al-Kahfi ayat 43 hingga ayat 45. Ada 3 ayat hari ini untuk perkongsian kita. Jadi awalan ini Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar setia IKIM, para penonton setia Facebook IKIM yang menanti segmen Tadabbur surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada pagi ini, pada hari Jumaat yang diberkati pada hari ini, kita akan melihat komentar daripada Allah Ta'ala sendiri kepada kisah pemilik 2 kebun yang merupakan kisah kedua di dalam surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala sendiri memberikan komen kepada cerita ini supaya kita benar-benar beroleh pelajaran daripada Allah Ta'ala sendiri dan bukan daripada orang lain. Kadang orang lain bila memberikan pengajaran, ia mungkin disebut pengajaran tetapi ia bukanlah pengajaran atau pelajaran. Tetapi bila Allah yang buat kita, Allah yang tahu serba-serbi tentang kelemahan dan kekuatan kita, bila Allah menghubungkan kisah pemilik 2 kebun ini dalam bentuk pengajaran, maknanya Allah nak bercakap dengan kita, Allah nak catch up dengan awak ni.
supaya kita semua ini tidak ada perangai, tidak ada karakter, tidak ada behavior pemilik dua kebun. Jadi saya telah memilih ataupun kita telah memilih pada hari ini iaitulah ayat 43, 44, 45. Izinkan saya membaca sepintas lalu ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak ada lagi baginya satu golongan pun yang dapat menolongnya selain daripada Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Di sanalah pertolongan itu hanya daripada Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan yang terbaik. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan daripada langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan mudahnya diterbangkan angin, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuan-puan sekalian, dua ayat Allah Ta'ala memberikan pengajaran tentang pemilik dua kebun, dan satu ayat Allah menyebut tentang hakikat dunia. Baiklah, saya mengeluarkan paling kurang 5 pelajaran Puan Yati. Kita buat 5M kali ini dan kesemuanya adalah makna. Kerana kita akan bertemu dengan beberapa kalimah ya, dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi. Nombor satu sekali kita nak faham apa makna wali Allah. Wali ini bermaksud seseorang yang mendapat bantuan untuk menang ya kes tertentu di mahkamah contohnya, ataupun menang sesebuah perlawanan, memerlukan bantuan, lalu seseorang yang diperlukan bantuan itu dinamakan wali untuk memasuki sebuah perlawanan. Jadi wali Allah ini ataupun awliya Allah, Allahu waliyul ladina amanu, bermaksud individu-individu yang Allah Ta'ala berikan bantuan. Tiba-tiba di dalam surah Al-Kahfi ayat 44, kita didatangkan dengan kalimah wilayah. Kan, wilayah. Ya, pilihan raya umum ini pun orang akan menyebut perkataan wilayah kekuasaan. Ya, saiz kekuasaan. Kerana wilayah ini berasal usul daripada bahasa Arab wali. Iaitulah anda berada di dalam daerah yang mendapat bantuan. Jadi bila Allah menyebut hunalikal walayatu lillahil haq, maksudnya apa? Allah Ta'ala seolah-olah mendatangkan kawan kepada pemilik dua kebun. Apabila pemilik dua kebun tadi menyaksikan kehancuran kebun-kebunnya dan menyesal, sambil barangkali mengetuk-ngetuk tangannya dan mengetuk-ngetuk kepalanya, kalaulah saya ikut apa yang disebut oleh kawan saya, malangnya saya sekarang kehilangan segala-galanya. Tengah duk menyesal tu Puan Yati, tengah duk menangis air mata tak henti-henti tu Puan Yati, tiba-tiba seolah-olah kawan yang bagi nasihat tu lalu depan dia. Lalu depan dia, macam saja-saja je lalu depan aku. Padahal kebetulan barangkali. Sehingga bila dia dipertemukan semula dengan kawannya itu yang pernah nasihat pada dia dulu, Allah Ta'ala sebut hunalika al-walayatu lillah. Maksudnya apa? Ketika kejadian kehancuran itu berlaku, ketika penyesalan itu terjadi, ketika air mata menangis sudah tidak boleh mengembalikan semula apa yang telah hilang, kamu tengok lelaki itu, dia tak ada apa-apa pun. Orang yang kamu kata miskin papa kedana, orang yang kamu kata saya lebih kaya daripada awak, awak yang kamu mengata itu, orang yang kamu pandang fakir itu, dia tu wali Allah. Dia mendapat bantuan daripada Allah, dan kamu yang ada segala-galanya,
Dua kebunnya, anggurnya, tamarnya, segala bentuk industri pertaniannya, semuanya sekarang baru kamu belajar. Kamu bukan wali Allah. Kamu ada segala-galanya, tapi kamu bukan wali Allah. Maka hari ini adalah bukti kamu bukan wali Allah, iaitulah kamu tidak menerima sebarang bantuan daripada Allah untuk melindungi material, harta, kebun-kebun kamu. Sebab itu Allah sebut walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Semasa kejadian kehancuran kebun-kebun itu terjadi, tak ada seorang habuk, ni kata orang Kelantan, tak ada seorang pun yang datang membantu ataupun boleh membantu untuk mengembalikan saving yang hilang, mengembalikan keuntungan yang hilang. Wa ma kana muntasira, dan dia sendiri tidak boleh untuk menolong dirinya sendiri, sebab anda bukan berada dalam daerah wali Allah. Apa kita belajar di sini, tuan-tuan? Apa kita belajar kat sini? Wali Allah ini bukan dilihat pada pakaian, bukan dilihat pada penampilan zahir, tetapi dilihat pada kualiti hati. Dan sampai ke sudah, Puan Yati, kita takkan tahu siapa wali Allah. Dan jangan melabel-label ini wali Allah, ini bukan wali Allah. Dan bukan wali Allah kalau dia menyebut kepada masyarakat, saya wali Allah. Ini bukan yang sepatutnya menjadi akhlak wali-wali Allah. Sebab wali ni, ya, memang tidak dikenali. Seumpama penasihat ataupun kawan kepada pemilik dua kebun. Kita pun tak tahu nama dia siapa, dia duduk kat mana, yang penting dia bagi nasihat kepada pemilik dua kebun. Dan tuan-tuan dengar elok-elok, dalam surah Al-Kahfi ada cerita wali-wali Allah. Ambil mereka sebagai role model menjadi wali-wali Allah. Aulia, mereka adalah pemuda Al-Kahfi. 7 orang, mereka wali Allah. Sebab mereka mendapat bantuan daripada Allah semasa berada dalam gua. Yang kedua, Nabi Allah Khadir alaihi salam. Dia wali Allah kerana mendapat bantuan untuk mengelakkan mudarat menimpa hentian-hentian yang dia pergi. Dan yang ketiga siapa, tuan-tuan? Cuba teka kisah terakhir. Sesetengah kita mungkin rasa macam orang kaya tak boleh jadi wali Allah, orang ada kuasa ni susah jadi wali Allah. Habis tu nak letak kat mana cerita Zulkarnain? Cerita Zulkarnain cerita wali Allah. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala nak ajar kita wali tidak ditentukan pada penampilan. Miskin insya-Allah boleh jadi wali, kaya biasanya susah jadi wali. Tidak. Ada orang miskin jadi wali Allah, ada orang kaya jadi wali Allah, ada orang dibenci pengikut, dia menjadi wali Allah, ada orang ramai pengikut, dia wali Allah. Semuanya kembali kepada hati. So macam mana nak jadi wali Allah? Ya, maka berpegang teguh pada ayat 45. Bagaimana anda melihat dunia? Inilah ayat 45. Maka berpegang teguh dengan ayat 45. Ini cara untuk membentuk hati agar sentiasa mendapat wilayah Allah. Hunalikal walayah. Sentiasa mendapat wali, sentiasa mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, ini kita nak tuju ke arah menjadi wali Allah. Ingat ya, wali Allah ni bukan 4 tahun belajar sarjana muda lalu boleh diiktiraf sebagai wali Allah. Puan Yati, tidak. Wali Allah ini adalah perjuangan kerohanian dari semasa ke semasa. Ia takkan sampai kepada darjat sempurna. Menjadi wali Allah bermaksud menyucikan hati daripada bercita-cita untuk lebih lama di atas dunia. Okey, ni nombor 2, makna dunia. Tuan-tuan, dunia ni dia berasal daripada kalimah Al-Quran sendiri, ad-dunya, atas wazan fu'ala. Bermaksud sangat-sangat rendah. Mungkin ini kali pertama kan Puan Yati dan rakan-rakan menonton. Jangan lupa tekan butang share. Lupa nak pesan tadi. Okey. Dunia ini dia berasal daripada maksud teramat-amat rendah. Cuba anda fahami. Apa maksud amat-amat rendah? Allah mahu kita melihat dunia sebagai dunia. Allah mahu kita melihat kehidupan kita sekarang sebagai dunia. Artinya kita berada di tempat yang amat-amat rendah. Arti kerendahan, ya, adalah bermaksud ia adalah tempat yang sementara. Ya. Artinya anda semua mesti kembali ke tempat anda datang, iaitulah tempat yang tinggi.
Kita diciptakan Allah di tempat yang tinggi. Ayahanda bonda kita diciptakan di syurga dan dipertemukan dengan roh-roh Bani Adam di syurga. Kita kena ingat, kita kena terus mendaki dan mendaki. Kita tidak selamanya akan duduk di dunia. Ia adalah tempat yang rendah. Siapa suka duduk lama-lama di tempat yang rendah dan di tempat yang hina? Maka kalau kita perhatikan ayat 45, Allah cerita begini. Dunia ini, kehidupan di dunia yang rendah ini, Allah nak kita nampak kehidupan kita sekarang ini umpama air hujan turun daripada langit. Kemudian kena kepada tanah dan tumbuh-tumbuhan pun muncul. Kemudian Allah sebut fa-asbaha hashiman, dan dalam tempoh yang seketika sahaja. Awak jangan rasa lama sangat. Allah menggunakan kalimah fa-asbaha. Dalam sekelip mata sahaja. Umpama pemilik dua kebun, sekelip mata sahaja dia hilang segala-galanya. Kita juga akan mengalami detik-detik pemilik dua kebun di mana kita tidak akan sangka hidup kita sudah sampai umur, sudah sampai ajal. Kita akan terkejut apabila datang malakul maut sehingga kita barangkali merayu, kenapa cepat sangat? Boleh tak beri tempoh sedikit lagi? Saudara-saudari, kita kena sentiasa bersedia dengan hakikat dunia ini sekejap sahaja, sementara sahaja. Kamu sebenarnya tidak lama untuk duduk di sini. Maka buatlah kebijaksanaan, buatlah bekalan untuk menuju ke alam yang sebenar. Jadi Allah sebut dunia ini seumpama air hujan, bila turun masuk dalam tanah, keluar tumbuh-tumbuhan, tetapi dengan pantasnya tumbuh-tumbuhan itu menjadi hashim. Perhatikan ada kalimah hashim pada ayat 45. Rasulullah SAW keturunan Bani Hashim. So perkataan Hashim ini menarik. Hashim ini merujuk kepada keturunan Abdul Muttalib, di mana satu orang yang bernama Hashim telah membantu bangsa Arab yang kebuluran dengan cara teknologi tertentu untuk menukar tumbuh-tumbuhan yang mereka kutip ini menjadi butiran-butiran kecil hingga boleh jadi bubur untuk makan pohon yati. So jasa Hashim ini besar mengatasi kebuluran bangsa Arab dahulu kala. So Hashim bermaksud bertukar menjadi potongan-potongan kepengan-kepengan yang amat kecil sehingga boleh diterbangkan angin. Nak katanya tanah itu yang dahulu ada tumbuh-tumbuhan hijau, sekarang sudah tidak ada apa-apa manfaat daripada tanah itu. Boleh pohon yang dahulu hijau. Ya, Puan Yati? Boleh tandus bila-bila masa, Ustaz. Tandus pada bila-bila masa. Pohon itu tidak lagi hijau seperti dahulu. Ia sudah layu, ia sudah longlai, ia sudah mati dan ia sudah rebah ke tanah, diterbangkan angin pula kerana terlalu ringan. Ini hakikat dunia di mana ia hanya seperti fa'asbaha. Ia sekejap saja. Jadi mahu menjadi wali Allah, ya Allah sentiasa bantu bila menghadapi sebarang kesulitan seperti pemuda Al-Kahfi, maka sentiasa anggap ini bukan tempat saya akan duduk untuk tempoh yang lama. Tuan-tuan, puan-puan, cuti sekolah tak lama lagi, mesti kita pergi mana-mana hotel, dan bila kita pergi mana-mana hotel, kita check in mana-mana hotel, kita tak boleh menjadikan apa dalam hotel itu milik kita, bukan? Sebab kita hanya pergi sekejap saja. Nak menikmati tidurnya, ya, nak menikmati swimming poolnya, nak menikmati padang bolanya, nak menikmati aktiviti-aktiviti lasaknya hanya untuk seketika saja. Lepas tu kamu kena check out. Kamu jangan anggap lama sangat kamu akan duduk situ. Kalau kamu duduk situ lama, maka bolehlah kamu menggunakan segala fasiliti di situ. Tetapi kamu hanya duduk hanya untuk seketika. So buat sesuatu di situ sebagai bekalan ke alam sana. Jadi ini kesimpulan metafora ataupun perumpamaan yang Allah beri pada ayat 45 untuk membantu kita ada kualiti hati sebagai wali. Yang ketiga, sikit lagi tuan-tuan puan-puan sekalian, makna nuzul Quran. Kerana pada ayat 45 ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah anzalnahu.
Kama'in anzalnahu. Allah Ta'ala selalu apabila berbicara tentang air diturunkan dari langit, Allah akan berbicara tentang Al-Quran turun daripada langit. Kenapa ya? Kerana Al-Quran seumpama air. Kami turunkan daripada tempat yang tinggi. Kami yang turunkan. Allah highlightkan kami yang turunkan. Kama'in anzalnahu. Anzalnahu. Sebab apa? Allah Ta'ala nak kata sebagaimana hujan turun daripada tempat yang tinggi, kamu tak boleh sampai. Ya, kamu tak boleh nampak prosesnya. Ya, sebagaimana itulah Al-Quran datang daripada tempat yang tinggi. Tuan-tuan, ini penting. Semua kita ada naluri nak mencapai ketinggian. Semua kita ada fitrah untuk mempunyai harta yang lebih tinggi daripada orang lain. Ilmu yang lebih tinggi daripada orang lain. Tahta, kedudukan, kuasa. Ya, 19 November, semua orang mahu berada lebih tinggi daripada orang lain. Kumpulan saya lebih tinggi daripada kumpulan anda contohnya. Rupa, paras, mahu lebih tinggi kecantikan daripada orang lain. Ya, pengikut, follower lebih tinggi daripada orang lain. Semua kita sebenarnya ada naluri untuk bersaing. Semua kita ada fitrah mahu mencapai ketinggian. Sebab semua kita faham lebih tinggi, lebih bahagia. Sebagaimana seseorang mendaki gunung, yang paling seronok di dalam hati dan emosi adalah bila menawan puncak. Anda menikmati panorama dan udara yang jauh lebih segar, yang tidak dapat di area bawah, di kawasan perumahan, di kawasan anda duduk, susah nak dapat panorama yang indah seperti di puncak gunung. Jadi, bila Allah sebut Al-Quran dari tempat tinggi, seperti mana air hujan daripada tempat tinggi, artinya apa? Al-Quran menawarkan pada anda kebahagiaan yang dicari oleh ramai orang. Tetapi malangnya mereka tidak bertemu. Mereka memang mencari ketinggian, mereka memang mencari yang lebih tinggi dalam serba-serbi. Artinya mereka mencari bahagia, mereka mencari nyaman, mereka mencari harmoni, mereka sangka ini jalan untuk lebih tinggi, lebih bahagia. Ini jalan yang boleh memberi bahagia. Quran datang untuk memberi bahagia sebab ia datang daripada tempat yang tinggi. Ia datang daripada tempat yang memberikan anda ketenangan dan kedamaian. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan hati kamu. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyebabkan kamu duka cita. Tetapi kenapa kamu tidak rasa Quran tidak beri kamu bahagia? Kenapa kamu pergi kepada jalan? Untuk bahagia kena harta lebih banyak. Untuk bahagia kena pengaruh lebih besar. Untuk bahagia kena pangkat lebih tinggi. Untuk bahagia kena rupa lebih cantik. Cubalah. Cuba ikut laluan-laluan itu. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tetap merana dan tetap menderita. Walaupun telah beroleh segala-galanya seperti pemilik dua kebun, dia tidak beroleh bahagia. Kerana bahagia datang daripada yang maha tinggi. Dan yang menurunkan Al-Quran, kalamnya, ucapannya daripada tempat yang tinggi. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 45 ni mengajar kita makna air hujan. Sempena bulan 12, dia musim tengkujuh. Saya harap kita orang-orang beriman tidak hanya melihat ia sekadar musim tengkujuh. Kita mukmin kena tengok fenomena ini sebagai ayat 45 surah Al-Kahfi. Allah nak ajar kita hujan ni bila turun, dia sedang bercakap dengan kita. Tuan-tuan, yang bercakap dengan kita bukan anak-anak kita saja. Yang bercakap dengan kita bukan isteri kita saja. Yang bercakap dengan saya bukan hanya puan Yati. Yang bercakap dengan kita bukan hanya manusia. Ingat ya, bila sesuatu itu dinamakan ayat, ya, contoh isteri bercakap dengan saya. Isteri nak tegur saya, mesti dia akan bercakap atau tegur dengan beberapa ayat. Baru komunikasi berlaku dan saya faham. Bila saya faham, saya terasa, so message sampai. Ingat ya, ayat-ayat ini bukan hanya datang daripada manusia. Ayat juga boleh datang daripada Tuhan pencipta manusia. Allah bila bercakap dengan kita, dia ada ayat-ayatnya. Ayat Allah ni ada dua kategori. Satu dalam Quran. Jadi bila kita baca ayat Allah, kita kena ingat Allah nak bercakap dengan kita. Allah nak tegur kita. Dan satu lagi kena ingat betul-betul, ayat Allah bukan hanya dalam Quran, ayat Allah depan mata kita.
matahari terbit, matahari terbenam. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Alam ini sebagai ayatnya. Saya punya line okey ke Puan Yati? Boleh teruskan Ustaz. Boleh, insyaAllah. Okey, minta maaf ya. Okey, ayat Allah juga adalah peristiwa hujan turun. Maksudnya apa? Tuan-tuan puan-puan sekalian, maksudnya bila kita melihat fenomena hujan, kita kena tanya kepada hujan, awak nak bagi tahu apa pada saya? Sebenarnya seolah-olah macam tu. Seolah-olah anda kena bercakap dengan hujan yang turun. Tetapi kita tak buatlah macam tu. Tetapi saya mengharapkan agar kita latih anak-anak kita. Bagaimana kita pernah latih diri kita 30 tahun lepas di sekolah rendah barangkali. Saya seperti hujan. Ataupun saya bukan sebatang lah. Kita metaforakan diri kita sebagai hujan. Tuan-tuan, hujan mengajar kita apa? Cuba bercakap dengan hujan. So, fenomena ini adalah ucapan Allah, ayat Allah. Allah Ta'ala nak ajar kamu. Hujan bila masuk ke dalam tanah, dia menumbuhkan sesuatu. So, tanah mati menyebabkan kehidupan. Artinya apa? Hujan mengingatkan kamu yang kamu akan hidup balik pada satu hari nanti. Hidup kamu bukan kat sini. Bukankah kamu dah lalu cerita pemuda Al-Kahfi yang dihidupkan semula? Itu peringatan pada kamu. Kamu dah bersedia belum untuk dihidupkan semula nanti? So, bila tengok hujan, kita terus ingat kehidupan semula selepas kematian. Dan terakhir, tuan-tuan, makna khalifah. Mana khalifah? Bila Allah menerangkan metafora ayat 45 ini, hujan turun bercampur aduk dengan tanah. Bila hujan turun, fakhtalata bihi. Telah tumbuh daripada tanah ni pelbagai tumbuh-tumbuhan yang bercampur aduk. Daripada tanah yang sama pokok cabai, daripada tanah yang sama pokok betik contohnya. Aneh bukan? Air hujan yang sama, tanah yang sama tapi pokok fakhtalata. Ikhtilat, bercampur aduk. Sebab apa Allah Ta'ala nak ajar? Bila wahyu turun kepada kamu, sebagaimana air hujan, kamu kena jadi orang yang boleh hidup dengan harmoni dengan orang lain. Kamu tidak beranggapan perbezaan sebagai sebab untuk kita merasakan kita lebih baik. Saya pokok durian, lebih baik daripada awak pokok cabai. Saya kumpulan warna sekian, lebih baik daripada kumpulan alat warna sekian. Ini mesej penting menjelang pilihan raya umum. Janganlah perbezaan sesama kita pada faham politik sehingga kita memaki, menghina, mengaib saudara kita. Hanya berbeza pada servis siapa yang terbaik. Jadilah matang dan jadilah khalifah. Khalifah adalah mereka yang boleh duduk dalam kumpulan bangsa yang pelbagai, kumpulan manusia yang mazhabnya pelbagai, warna kulit pelbagai, bahasa pelbagai, dan mereka boleh memimpin dalam kepelbagaian. Fakhtalata, Allah Ta'ala nak ajar tanah yang sama, wahyu yang sama, tetapi dia boleh hidup dengan harmoni dengan pelbagai tumbuh-tumbuhan. Ya, sebelum datang mati, ya, sebelum datang detik di mana Allah hancur leburkan kebun, sebelum datang maut, kita kena gunakan kesempatan hidup yang ada untuk hidup dengan harmoni dan boleh sama-sama untuk memimpin orang lain kepada kebaikan. Minta maaf Puan Yati terlajak masa pula ya. Masya-Allah, tak apa Ustaz. Wallahualam. Masya-Allah, Ustaz memberikan satu direction yang baru juga. Bila kita kata hujan tu selalu kita kata Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita minta manfaat daripada hujan tersebut. Dan salah satu manfaatnya adalah inilah, membawa kita untuk berfikir kebesaran Allah SWT, kalamullah tersebut daripada alam sekitar. Ustaz, kita sampai hujung Ustaz. Sedikitlah kata-kata pesan akhir Ustaz untuk perkongsian kita hari ini menerusi surah Al-Kahfi ayat 43 hingga 45. Silakan Ustaz. Kita telah belajar tentang makna wali Allah, ya, bukan ditentukan oleh pakaian ataupun penampilan tetapi hati. Kita belajar tentang makna dunia, tempat yang amat rendah, bagi menggambarkan kita tidak boleh selamanya di situ. Kita kena daki. Naluri kita semua adalah mendaki menuju ketinggian dan kemuliaan. Kita belajar Al-Quran turun daripada tempat tinggi, maknanya semua orang mahu mencari bahagia. Untung orang yang jumpa bahagia daripada Quran. Kita juga belajar makna hujan. Hujan mengajar kita hidup ini kena buat bekalan menuju kepada kehidupan sebenar di sana nanti. Dan kita juga belajar makna khalifah, iaitulah kita kena mampu menggunakan kesempatan masa yang singkat di dunia untuk memberi manfaat kepada seramai mungkin manusia dan tidak beranggapan perbezaan.
sebagai penghalang. Wallahu alam. Terima kasih Puan Yati. InsyaAllah memberi makna dalam kehidupan. Jadi apakah makna anda sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini? Itu soalan kita tinggalkan supaya kita sama-sama jawab, muhasabah diri insyaAllah. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya badrat tamam udika salam ala marril ayyam ya Rasulullah ya badrat tamam udika salam ala marril ayyam ya Rasulullah sejahtera junjungan mulia ya Rasulullah purnama sempurna salam sejahtera junjungan mulia ya Rasulullah.
Many man-made disasters and blunders are due to acts that accompany error in reasoning. Knowledge compartmentalization in the present setup is partly to blame, whose symptoms manifest in blinkered specializations as well as the inability to situate those specializations in a coherent epistemological framework. This produces members of society who, apart from experiencing the loss of the creative and innovative age resulting from discontinuance of tradition, suffer from cognitive dissonance. They are technologically savvy and technically capable, but susceptible to moral failings, corruption, and loss of life's meaning. Recognizing the link between the right way of thinking with the right behavior, excellent morals, and a meaningful life, the Institute of Islamic Understanding Malaysia will be organizing the Thinking with Wisdom course on November 15, 16, and 17, 2022 to convey knowledge about the nature of thinking and imagination and the mastery of perspective and strategic modes of thinking. This course contains 6 modules, namely Man and Mind, the Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Perspective Mind, and Strategic Mind. Don't miss the opportunity to listen to expert views from among IKIM academics. The participation fee is RM600. Those interested in attending may visit www.ikim.gov.my or contact the Secretariat at 03-6204-6320 or 6321 or 6325. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Leah, saya tengok awak sehari dua ni asyik murung saja. Nanti makin naik darah tinggi awak tu tahu. Saya ni risaulah Abang Haji. Awak ni tak sudah-sudahlah risau. Awak kena jaga kesihatan awak, Leah. Cuba cerita sikit kat saya. Apa yang awak risaukan sejak akhir-akhir ni? Kita ni Abang Haji, anak kita ramai tapi semuanya perempuan. Yang lelaki cuma anak kakak saya yang kita jadikan anak angkat dan saya susukan dia. Memanglah dia mahram kita dengan anak-anak kita. Tapi dia bukan waris kita bang kalau kita dah tak ada nanti. Itu yang awak risaukan, Leah. Sebab bila kita meninggal nanti, bukan semua harta kita tu anak perempuan kita dapat. Kalau kita buat wasiat pun, saya tak tahu cara yang terbaik. Boleh ke buat wasiat untuk waris sendiri? Abang nak ke nanti adik-beradik abang berebut-rebutkan harta abang bila abang dah tak ada nanti? Harta atas nama abang tu bukannya sikit. Tanah abang bukannya sekangkang kera. Rumah sewa je ada 200 buah. Lori sampah ada 70 buah. Tanah kelapa sawit 100 hektar. Hei, Abang Haji ni risau tu saya. Betul juga awak cakap tu, Leah. Selama ni saya tak terfikir pula nak uruskan harta-harta itu. Tapi macam mana nak buat? Dengan siapa boleh kita rujuk? Ada masalah untuk menguruskan harta anda? Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami Kursus Bimbingan dan Panduan Pengurusan Harta Keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Yuran hanya RM450 saja. Untuk pendaftaran hubungi unit program dan latihan di talian 0362046323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi
Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari Jumaat ini perbanyakkan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah telah bersama-sama kita ikuti perkongsian tadabbur sebentar tadi bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Bahagian terlepas dengar anda boleh ikuti siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 6.30 pagi ataupun kembali ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Kami telah pun sediakan videonya untuk anda tonton kembali. Dan isyarat memanggil untuk kuis selongkar bahasa telah pun ke udara tadi dan kita nak dengarkan siapa yang pantas jari jemarinya menghubungi kami untuk cuba menjawab soalan kuis selongkar bahasa kita hari ini. Siapa di ujung talian? Saya Fauzia. Puan siapa? Puan Fauzia. Puan Fauzia. Dari mana Puan Fauzia? Dari Perak. Dari Perak. Oh, ni tak sabar dah ni nak menjawab soalan untuk kuis selongkar bahasa. Nak selongkar bahasa sungguh nampaknya ni. Okey Puan, dengar baik-baik soalannya. Soalannya berbunyi begini. Apakah perkataan terkini yang menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan milu? Milu ni dalam perkataan arkaid. Jadinya sekarang ni kita gunakan apa? Pembayang dia saya beri, dia adalah sejenis buah-buahan. Apa tu Puan? Jagung. Macam mana Puan? Jagung. Jagung. Jagung ya. Oh, betul, tepat sekali. Tahniah Puan. Puan baru saja memenangi hadiah yang merupakan voucher bernilai RM200 daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah kita dah dapat pemenang untuk hari ini kuis selongkar bahasa yang ditaja oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 dan telah pun dapat pemenangnya untuk mendapatkan voucher bernilai RM200 daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk anda teruskan bersama kami, kita ada berita IKIM jam 12.30 hari dan selepas itu kita akan kongsikan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga akhir, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islam. Sejati serikan di pertama ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Langsung keseorangan engkaulah teman, dia tersisih engkau memilihnya, dia terbuang engkau menyayanginya, karena iman kau sanggup berjuang. Siti Khadijah, namamu indah, qudwah hasanah, tauladan ummah. Jika Rasul terpinggir, engkaulah insan terhampir. Siti Khadijah, mujahidah solehah, agung jasamu di pesada sejarah. Pemergianmu ditangisi Nabi, hingga kini tiada pengganti. Sunyi jalan menuju Allah, menggami hati mencari teman. Indah jalan menuju Allah, jika teman seperti Khadijah masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Kaulah lambang cinta sejati, serikan di pertama ketika Islam bermula, hatimu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Keseorangan engkaulah teman, dia tersisih
hingga kini tiada pengganti. Sunyi jalan menuju Allah, cuma kami hati mencari